Bila ini berlaku, maka pemerintah masa tu termakanlah racun fitnah tadi. Maka diarahkan bala-bala tentera dia untuk tangkap Nabi Isa ni, nak jatuh hukum. Lalu pilah ringkas cerita, kita tak mau cerita hak detail. Pi ringkas cerita nak tangkap, waktu itulah Allah mengangkat Nabi Isa. Mengangkat Nabi Isa kepadanya dan menukarkan wajah salah seorang pengikut Isa yang ke-12 tu, iaitu Judas. Yang kita kenali dalam sejarah, Judas Iskariot. Iskariot tu bukan nama, Iskariot tu bermaksud pengkhianat. Judas si pengkhianat, Judas Iskariot. Jadi wajah Judas itulah ditukarkan, rupa dia hampir-hampir dan mirip kepada Nabi Isa. Jadi bila tangkap di kegelapan malam tu, mereka ingat mereka dah tangkap Nabi Isa. Sebenarnya mereka keliru dan mereka tersilap. Sebab itulah dalam ayat yang lain, mereka sesekali tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya. Allah bagi ketegasan dah. Hak kena salib tu orang lain, hak kena bunuh tu pun orang lain. Jadi yang kena bunuh tu ialah Judas Iskariot. Jadi dia ni diletakkan, dipancangkan di tiang salib dan diletakkan kawat berduri di atas kepala dia. Ini adalah salah satu bentuk hukuman daripada yang datang daripada mana ni? Daripada Rom. Hukuman salib ni datang daripada Rom, sebab pemerintah pada masa tu Rom. Jadi ada lagi tak yang disalib bersama dengan Isa? Ada 2 orang lagi kan yang turut disalib bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Bukan saya sebut Isa ni, Isa ada pada agak tu lah. Nabi Isa tu Allah dah angkat. Baik. Tapi sampai ke hari ini, akibat daripada kesilapfahaman dan kekeliruan sejarah dan peristiwa, ramai di antara orang-orang Nasrani dan Kristian hari ini tetap menganggap bahawa yang dihukum dan disalib itu adalah Isa, dengan mencanangkan satu tagline lah. Sebenarnya hukuman yang dikenakan kepada Isa ini adalah salah satu bentuk pengorbanan Tuhan melalui anak dia. Jadi dia kata sejak Nabi Adam sampailah Nabi Isa tu, semua manusia ni melakukan dosa. Melakukan dosa. Sejak Adam melakukan dosa, anak-anak cucu dia duk buat dosa. Jadi Allah hantar Isa ni sebagai anak dia untuk menebus semua dosa-dosa manusia sebelum ni. Jadi lepas pada disalibnya konon-kononnya Isa tu, jadi tertebuslah dosa-dosa hak sebelum ni. Kalau tertebus dosa-dosa sebelum ini, persoalan kita, adakah tak tahu juga, kita pun tak tahu jawapan, dia pun tak tahu. Otomatik kita bayangkan daripada hasil benda ni, sejak Adam sampai Isa lah kononnya ni, Isa tersalib tadi, maksudnya dosa umat sebelum ni dah dihapuskan. Soalan kita, adakah orang-orang yang pada hari dan detik Judas Iskariot itu disalib sampai kepada Adam, adakah semua bakal menjadi penghuni syurga? Soalan kita lah. Dah kata menempuh dosa hak sebelum ni, jadi tak ada dosa. Jadi adakah tak ada orang yang masuk neraka kecuali selepas peristiwa tu? Maksudnya ramai yang masuk syurga lah. Betul tak? Sejak dah dari Adam sampai Isa tu tertebus, adakah semua masuk syurga? Hak lepas pada tu baru ada hak masuk neraka. Kalau lagu tu menjadi kesenangan di hati Namrus, menjadi kesenangan di hati Fir'aun, menjadi kesenangan di hati orang hak hanyut mati lemah zaman Nuh, menjadi kesenangan kepada yang dihukum oleh Allah, itu kaum Hud, kaum hak dilipat bumi, kaum Sodom. Maksudnya dah, adakah terhapus dosa tu? Atau kata tertebus tu, dosa siapa sebenarnya yang tertebus? Adakah ada pembahagian dan pengecualian? Hak macam ni baru tertebus, hak ni tak tertebus? Tak pernah diceritakan. Lagu mana Haji? Itu soalan kita. Kalau kita tanya pun kita tak tahu. Kita tak tahu, dan dia pun rasa-rasa tahu tak? Agak-agak. Dia nak jawab, berani tak dia jawab? Semua masuk syurga hak sebelum tu. Adakah termasuk orang yang hukum dan salib dia sendiri pun masuk syurga? Itu pertanyaan nak suruh dia jawab lah. Tak tahulah dia berani jawab ke tak berani. Kadang-kadang orang-orang hak dianggap kurang akal ni, seolah-olah dia memberi sokongan adalah satu kebaikan yang telah dilakukan oleh Raja Rom yang memerintah Palestin dan tentera dia waktu itu, kerana terlaksananya penyaliban terhadap yang kononnya Nabi Isa tu, patut berterima kasih kepada mereka. Selagi benda tu tak jadi, Nabi Isa tak ditangkap, Nabi Isa tak disalib, dosa manusia masih lagi belum tertebus sampai hari ini. Jadi kita kena terima kasih juga dia. Tu ayat dia.
Sebab depa lah tangkap salib tu jadi tertubuh dosa. Kalau depa tak buat kerja tu, tak jadi tebus lagi hari ni. Lepas tu, apa yang akan berlaku kepada umat Kristian selepas peristiwa penyaliban? Confirmnya lepas tu kalau ada hak buat dosa, macam mana? Sebab itulah ada Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus tu akan masuk ke dalam siapa? Akan masuk ke dalam pedri dia hak besar. Sebab tu pedri dia, kalau orang buat salah, mari jumpa aja. Pedri dia ada kuasa untuk ampunkan dosa. Dosa dia sendiri pun tak tahu Allah ampun ke tak. Kuasa dia lagi power boleh ampun dosa orang lain. Kadang-kadang banyak berlaku. Dan saya sebut ni bukan nak menafikan benda ni tak ada dalam agama kita. Contoh banyak tersebar kes-kes dan kisah yang berlaku dalam gereja mereka sendiri, yang mana father ataupun pedri ataupun bishop ataupun kardinal ni terlibat dengan perkara-perkara yang kita kata tak sepatutnya. Mungkin kita panggil perzinaan sesama mereka, contoh bila mengandung anak tu dibuang, ataupun kes-kes meliwat. Maksudnya benda-benda ni nak kata yakin wallahu alam, tapi benda-benda ni bila banyak sangat kes, benda tu berlaku, dan kita tak mau buat tuduhan semua berlaku kepada golongan tersebut. Dan juga kita tak pernah menafikan untuk kita mensucikan dan memuliakan agama sendiri sehingga kita sanggup nak pertahankan agama wajib. Jangan silap maksud saya ni. Maksudnya benda yang berlaku pada depa, sebahagian father, sebahagian pedri buat kerja benda tu. Jadi yang kita nak kata, yang kita nak tuduh hak buat benda tu je lah. Hak lain tu kita tak tuduh. Sama dengan agama kita, walaupun kita sayang agama kita, kita pertahankan Islam, sekiranya ada golongan-golongan yang alim, golongan-golongan yang berpangkat ustaz dan tertentu buat benda sama, kita tak boleh nafi. Sekiranya benda tu, contoh kita kata ada ustaz meliwat, betul-betul berlaku, kita tak boleh, mana ada dalam Islam tu suci. Tak boleh. Hak meliwat tetap meliwat, tapi kita tak tuduhlah hak lain hak tak buat. Cuma benda-benda tu berlaku. Boleh faham tak maksud saya tu? Bukan nak buat tuduhan. Hak kita katakan hak betul-betul buatlah. Contoh ada ulama tertentu, ada imam curi duit masjid, ada imam buat lagu ni, hak berlaku tu berlaku. Tapi tuduhan tu bukan kepada hak tak buat. Semata-mata kita nak pertahankan agama, masjid suci, masjid pure, masjid komplit, tak ada. Jadi sama juga, kita kena mengakui keberadaan tersebut selagi nama manusia. Itulah kelemahan-kelemahan yang menyebabkan manusia itu melakukan dosa. Jadi hak lepas pada ni, apa jadi? Melalui benda-benda tadilah pada akidah mereka. Kita cuma perlu yakin dan percaya bila kita terlepas atau tersasar, buat dosa, buat maksiat. Yang kita kena yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat selama mana dosa yang kita buat tu tak capai pada dosa mensyirikkan Allah. Satu dosa yang Allah tak akan bagi keampunan pada kita. Jadi hak lain tu bertaubatlah kepada Allah yang mempunyai hubungan dengan Allah saja. Tak semayang bertaubat dengan Allah, tak puasa bertaubat dengan Allah. Tapi yang melibatkan sesama manusia, ni kena dengan orang jugalah. Kita ambil duit orang, kita ambil harta orang, kita ambil kepunyaan orang. Itu tak akan lepas lagi kita tak minta maaf atau minta halal dengan orang yang pernah kita khianati, sama ada dari sudut duit, harta dan barang kepunyaan orang lain. Itu je lah. Okey. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Mereka buat tipu daya, Allah juga merancang tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya mereka. Memang Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kegagalan yang berlaku kepada mereka bila mereka sendiri telah terkeliru dan tersesat tentang isu penangkapan dan penyaliban Nabi Allah Isa tu. Ini satu benda yang cukup besar, tuan-tuan. Satu bentuk penyelewengan yang berlaku boleh membawa kepada kesesatan dalam akidah. Kecil ke besar? Besar. Akibat kesilapfahaman dan kekeliruan, tengok. Isu penyaliban ni, kita tengok macam isu tadilah yang saya sebutkan tu. Dosa sebelum ni terampun, mereka ada kuasa daripada Ruhul Kudus untuk mengampunkan dosa orang lain, mempercayai Isa itu sebagai anak Tuhan, mempercayai dia adalah Tuhan akhir zaman yang akan turun, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Hasilnya daripada kekeliruan dan kesilapfahaman menyebabkan rosak dalam beragama, rosak dalam akidah. Sedangkan jelas bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ada juga orang kata dah kalau perlu beranak, Tuhan perlu ada apa? Perlu ada isteri lah. Jadi bila Tuhan ada isteri baru kena ada anak. Jadi siapa isteri Tuhan? Bonda Nabi Isa lah, dia setengah menganggap demikian. Padahal benda tu kecil bagi Allah. Dengan kalimah kun fayakun tu semua boleh jadi kan. Kun fayakun semua boleh jadi. Jadi benda-benda begini tuan-tuan kita perlu berhati-hati sebab musuh-musuh Islam ni sentiasa mengintai-ngintai. Salah satu saya bagi contoh lah. Mereka guna isu Fir'aun dan isu ahli tasawuf. Dia kata, dia buat ayat, bila Fir'aun pernah mengaku Tuhan, Fir'aun ni jadi kafir, dilaknat Allah. Tapi bila seorang ahli tasawuf zaman Junaid al-Baghdadi halas, dalam jubahku Allah ana al-haq, dia jadi seorang wali besar. Dia buat ayat ke Tuhan. Cuba fikir, Fir'aun kata benda yang sama, akulah Tuhan, Quran kutuk, Quran laknat Fir'aun. Tapi kawan ni ana al-haq, kita angkat dia wali besar. Aku mana tu? Dua-dua lebih kurang sama. Ya, kita fahamlah situasi, kita fahamlah keadaan, tapi bila dia melihat ruangan ni hampir sama, maka dia cucuk. Jadi orang hak jenis tak belajar mana, orang hak jenis bukan kata tak belajar mana, tak memahami situasi yang berlaku kepada Fir'aun, bentuk yang keluar, kalimah yang keluar daripada mulut dia dan situasi yang dia hadapi dengan satu lagi situasi dan keadaan yang hampir sama, ana al-haq. Ulama tasawuf hak ni mengaku dia jadi Tuhan. Pasal apa hak ni kena laknat, hak ni kufur, hak ni diangkat jadi seorang wali besar. Agak mencabar jugalah persoalan dia tu kan, benda-benda macam ni. Lepas tu hari ni ada isu bila hari kiamat tu digambarkan keadaan langit yang mendidih dan mencair. Dia buatlah gambar-gambar macam apa, macam dalam kilang besi tu mendidihkan apa, mendidihkan besi tu ada bekas macam baldi duk curah besi panas. Dia buat gambaran lagu ni kok kiamat hak digambarkan dalam Quran. Dia buat main-main lah. Biarlah depa nak buat main-main ke, depa nak perli ke, depa nak apa, kita masing-masing adalah kepunyaan Allah, hamba Allah. Dengan bahasa mudah, tunggu rasa sikit seorang ajalah. Hang nak percaya ke tak mau percaya, hang nak menolak ke tak mau beriman, bila mari betul-betul mengenal diri, rasa sikit seorang. Tak ada masalah pun bagi kita. Bagi kita, bila kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, kita kena yakin sungguh-sungguh dan percaya apa yang dikhabarkan kepada kita itu benar-benar akan berlaku sebagaimana yang dikhabarkan. Cuma bentuk dia kita tak boleh tahu sebab benda tu tak jadi. Contoh, digambarkan langit akan pecah, langit akan mendidih kan. Kita kena yakin dan percaya langit tu akan pecah, langit tu akan mendidih. Cuma bentuk dan cara Allah memecahkan dia, Allah mendidihkan dia tu bukan kerja kita lah. Kalau orang nak suruh, cuba gambarkan bagaimana pecah tu, bagaimana mendidih tu, bukan kerja kita. Secara umum dia akan pecah, dia akan mendidih. Boleh faham lah tu tak? Boleh faham. Maksudnya Allah akan bangkitkan kita di mahsyar. Kena yakin dan percaya kita akan bangkit. Cuma bentuk mana nak bangkit, berbaris lagu mana, menunggu pengadilan lagu mana, nak terima buku lagu mana, bentuk hakikat yang sebenar kita tak tahu. Tapi secara umum gambaran tu kita yakin, gambaran tu kita beriman. Bagi orang yang tak percaya, dia tak apa, atas dunia dia tak mau percaya. Kalau benda tu betul-betul terjadi, tu kita kata tunggu rasa lah. Apa yang sewaktu dia hidup atas dunia tu dia tolak, sewaktu hidup atas dunia dia tak mau beriman. Bagi golongan-golongan etis pula, tak percaya, kira mati-mati saja. Kalau mati-mati saja pun, belah mana yang merugikan kita? Kalau betul kata mati-mati saja, tak ada bangkit, tak rugi pun kita kan? Rugi ke tak? Maksudnya mati, dia pun kalau dia tak mau percaya, dia nak jadi etis pun mati-mati. Jadi tak rugi kita percaya hak sebelum ni kalau mati lagu tu. Tapi kalau dia tak percaya hak kita, jadi sungguh hak kita, rugi siapa? Dia lah yang rugi, kita tak rugi. Dia dakwa mati-mati saja, tak ada bangkit lagi, tak ada masalah. Kita kalau jadi betul lagu tu kata, mati saja juga, tak ada masalah. Dia pun mati saja. Kalau betul hak kita percaya, game dia. Itu kita kena beriman, kita kena
berfikir, muhasabah sentiasa diri kita sebelum melakukan perkara-perkara yang dianggap melanggar ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.